Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah taala pada pagi ini kita akan memulakan mukaddimah kitab kita, iaitu kitab Ar-Risalatul Al-Qushairiyah, satu kitab yang membicarakan tentang ilmu tasawuf secara yang mendalam, secara ilmiah, berfakta, berdalil, dan secara perbahasan yang begitu detail untuk difahami oleh orang-orang yang ingin mendalami ilmu tasawuf yang sebenar. Kitab ini pernah kita ajar dalam tempoh sebelum ini, sebelum kita mengajar kitab Al-Fathur Rabbani wal Faydhur Rahmani ataupun kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namun kita melihat perlu diulang kerana beberapa fakta ataupun beberapa maklumat yang penting terlepas daripada huraian kita, untuk kita menghuraikannya dan memberi kepahaman yang mudah dengan izin Allah, dan sekaligus untuk kita memahami setiap aspek ilmu tasawuf secara ilmunya dan secara amalnya ataupun secara praktikalnya. Kitab ini dianggap kitab yang terpenting dalam ilmu tasawuf, bahkan menjadi rujukan dalam ilmu tasawuf, disebabkan ia adalah kitab yang terkehadapan, yang lebih awal daripada kitab Imam Al-Ghazali sendiri, Ihya Ulumuddin, bahkan lebih awal daripada kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan beliau dianggap sebagai mujaddid dalam ilmu tasawuf, dalam memberi penerangan, penjelasan dan hujah, khususnya bagi golongan yang mengingkari tasawuf sebagai salah satu daripada ilmu Islam, salah satu daripada sumber yang penting dalam dunia umat Islam. Oleh kerana itulah kita memilih untuk membaca buku ini, untuk memberi sedikit kefahaman apa yang termampu, dan juga untuk beramal dengan setiap nasihat, taujihat serta wasiat. Kerana kitab ini bukan sekadar mengajar tentang istilah tasawuf, bahkan kandungan tasawuf yang sebenar yang perlu ada dalam kehidupan kita. Bahkan beliau menyebut tokoh-tokoh tasawuf untuk kita mengikuti cara perjalanan hidup mereka. Kerana setiap ilmu ada tokohnya. Ilmu hadis ada tokohnya, ilmu tafsir ada tokohnya, ilmu fiqh ada tokohnya. Maka dengan ketokohan-ketokohan ini kita mengenali dengan lebih dekat sesuatu ilmu. Maka ini yang membezakan kitab ini dengan kitab sebelum ini. Kalau ditanya kepada kita, apakah perbezaan kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah dengan Al-Fathur Rabbani? Ar-Risalah Al-Qushairiyah satu kitab yang menjelaskan tentang tasawuf secara mendalam, istilah-istilah dan juga ilmuwan dalam tasawuf. Manakala kitab Al-Fathur Rabbani menekankan tentang nasihat, menekankan tentang mau'izah, peringatan, menekankan tentang teguran demi teguran secara langsung dalam kuliah dan majlis ilmu. Manakala kita Ar-Risalah Qushairiyah ialah menjelaskan setiap ilmu. Jadi dalamnya juga ada teguran, ada nasihat. Tetapi penulisan ini lebih kepada menjelaskan ini, memberitahu, supaya kita berada pada landasan yang betul dalam setiap pemahaman ilmu kita, antara sesuatu bab dan sebagainya. Kerana bukan sekadar kita perlu dan hidup ini ditazkirahkan, kita juga perlu memahami istilah-istilah dia, supaya betul dari sudut tasawur gambaran kita pada sesuatu permasalahan. Jadi kalau kita belajar hukum fiqh,
Kita bukan sekadar nak sembahyang, nak puasa. Kita juga memahami istilah itu. Istilah rukun apa, fardu apa, istilah sunat, makruh dan sebagainya. Kerana memahami istilah juga akan memberikan gambaran yang benar terhadap sesuatu perkara. Maka ini perbezaan. Kalau ditanya apakah perbezaan kitab Risalah Qusyairyah dengan Al-Fathur Rabbani, maka di antara perbezaannya ialah dalam kitab Fathur Rabbani cuma menyebut segala bentuk amalan-amalan kesufian yang berupa mengubah fikiran, mengubah akhlak dan perangai serta sikap. Manakala kita Risalah Qusyairyah juga benda yang sama, namun penekanannya ialah dia menyebut siapa tokohnya. Dia akan senaraikan tokoh setiap zaman sehingga zamannya, daripada awal sehingga zamannya. Jadi di sini kita akan mengenali satu kelompok yang menjiwai dan mempraktikkan ilmu ini. Ini sedikit perbezaan, walaupun sebenarnya ada banyak perbezaan kalau kita nak buat satu perbandingan antara kitab Risalah Al-Qusyairyah dan kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidhur Rahmani, dan juga kitab-kitab sufian lain seperti Qut Al-Qulub oleh Abu Talib Al-Makki, dan selepas itu kitab Al-Ihya Ulumuddin atau kitab Mau'izatul Mu'minin, ringkasan pada Ihya Ulumuddin, dan lain-lain kitab yang terkenal dalam bidang kesufian. Baik, kita akan mulakan pengajian kita ini dengan bermula daripada muka surat 1. Saya guna cetakan yang penerbitan Pustaka Amani Jakarta, kerana saya buat beberapa perbandingan, beberapa terjemahan yang kita gunakan untuk kita melihat ketepatan dari sudut terjemahan dan dari sudut huraian yang baik dan tahqiq. Tahqiq artinya penjelasan terhadap sesuatu isu dengan betul. Maka kita dapati naskah ini antara naskah yang terbaik. Sebab dalam bab terjemahan kita perlu tahu, kerana saya terlibat dengan membaca kitab terjemahan ni lama. Maka bila saya nak menterjemah ataupun nak menguraikan buku terjemahan, maka kita akan mencari terjemahan yang hampir tepat. Walaupun tak boleh tepat 100%. Hampir tepat. Dan kita juga akan membandingkannya dengan naskah bahasa Arab yang asal. Supaya setiap maklumat tadi kita tidak terlepas. Yang mungkin huraiannya agak kadang-kadang longgar, kadang-kadang terlalu panjang. Maka dengan kembali pada naskah asal, kita dapat memahami apa yang ingin dimaksudkan. Kerana penterjemah dia cuba untuk memberi kita faham istilah dan makna, tetapi bukan huraiannya. Maka kita akan bertanggungjawab dalam menghuraikannya dari setiap perkataan. Baik, saya akan mula bacakan. Sebelum kita baca kitab beliau, ialah pengenalan kepada Al-Imam Abdul Qasim Al-Qusyairy. Supaya bila kita mengenal peribadinya, kita tahu ketinggian ilmu dan kitab Risalah Qusyairyah. Dan esok barulah kita akan huraikan kitab Risalah Qusyairyah, InsyaAllah ta'ala. Baik, bermula muka surat 1. Pengenalan penyusun buku atau riwayat hidup singkat Imam Al-Qusyairy rahmatullahi alaih. Namanya ialah Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Talha bin Muhammad. Nama kunyah yang digelarannya dipanggil Abul Qasim. Dan nama panggilannya banyak. Nisbah panggilannya disebut sebagai, nama panggilan ini dipanggil nasab, iaitu Naisaburi atau Abdul Karim bin Hawazin An-Naisaburi, atau juga Al-Qusyairy. Dia punya gelaran-gelaran di belakang. Baik, kenapa digelar Naisaburi? Sebuah nama panggilan dinisbahkan nama kota Naisabur atau Syabur, iaitu ibu kota provinsi kawasan Khurasan yang merupakan kota terbesar dan wilayah pemerintah Islam pada abad pertengahan, atau hari ini disebut negara Iran. Di samping kota Balakh, Harat dan Marwa. Di kota ini pula dua ilmuwan kaliber dunia dilahirkan, iaitu Umar Khayyam dan Fariduddin Al-Attar. Kota ini roboh akibat perang dan bencana alam. Abdul Karim salah seorang guru spiritual Islam terbesar tasawuf di zamannya, tumbuh dan meninggal di kota ini. Baik, Naisabur, satu kota yang terkenal di Iran, yang pernah tercatat tamadun
bukan sebagai kilang untuk mengeluarkan ramai para ulama. Antara ulama yang terkenal seperti Umar Al-Khayyam, itu pakar saintis dan Islam, dan juga Fariduddin Al-Attab, iaitu salah seorang anak murid yang terkenal oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Anak murid Fariduddin Al-Attab, salah seorang faqih yang terkenal pada zamannya, dan juga yang keluar daripada kota Naisabur ataupun Naisabur ini ialah Abdul Karim sebagai sufi. Ini ada saintisnya, ada faqihnya dan ada sufinya. Dan juga digelar sebagai Kushairi. Dia boleh sebut namanya Abdul Karim Al-Kushairi. Sehingga di sinonim sebut ini Kushairi. Bahkan disebut Risalah Kushairiyah. Walau nama sebenarnya yang tercatat ialah Abdul Karim. Ini nisbah dipanggil. Dalam kitab Al-Ansab, ini kitab nasab keturunan, disebut nama Kushairi merupakan nisbah pada kata Kushair. Sementara dalam kitab Tajul Urus, nama Kushairi adalah sebutan marga ataupun kelompok Sa'ad Al-Ashirah Al-Qahtaniyah. Mereka adalah kelompok manusia yang tinggal di kawasan Hadramaut. Sedangkan dalam kitab Mujma'ul Qabail Arab, iaitu ensiklopedia suku Arab, disebut bahawa perkataan Kushairi, putera Ibnu Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'sa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Qais bin Ailan. Dari situ lahirnya keturunan yang menjadi sesepuh klan-klan baru, yakni kelompok-kelompok baru. Di antara kelompok Kushairi yang merupakan pelapur dari orang yang interest terhadap Islam, mereka memasuki wilayah Khurasan di zaman pemerintahan Bani Umayyah dan terlibat dalam beberapa peperangan penaklukan kota Syam dan Iraq. Antara keturunan mereka yang menjadi penguasa di kota Khurasan dan Naisabur, seperti yang lain merintis kehidupan baru di Andalusia. Baik, Imam Abdul Qasim Al-Kushairi kadang-kadang disebutkan dengan Naisaburi. Itu Abdul Qasim An-Naisaburi. Kadang-kadang disebut pada Abdul Qasim Al-Kushairi. Baik, Kushairi ni apa dia? Setengah ulama kata Kushairi ini nama tempat. Nama satu tempat. Maka disebut Kushairi. Setengah menyatakan ia adalah satu nama kelompok. Kelompok keluarga yang terkenal di Yaman, maka dia disebutkan dengan istilah Kushairi. Dan setengah berkata ia adalah satu keturunan Arab daripada Muawiyah, yang dengan bahasa lain, walaupun beliau berada Naisabur ni kawasan Parsi dulu, tetapi beliau ialah benar-benar daripada keturunan Arab Tuli. Berdasarkan daripada istilah Kushairi itu, bila dicek dalam kitab nasab orang Arab, nisbah namanya ini berhenti kepada keturunan Arab yang sebenar. Baik, kenapa penting sebut ni keturunan Arab, tak keturunan Arab? Untuk mengetahui dia punya original dia, atau mengetahui nisbah keturunan yang sebenar. Dan kelompok Kushairi ini, dia membentuk kelompok, sebahagian menjadi kalangan ulama, sebahagian menjadi golongan penguasa dan pemerintah, khususnya di Khurasan dan di Sepanyol. Baik, Khurasan ini juga wilayah daripada wilayah Iran. Sebab itu kadang-kadang beliau dipanggil Khurasani, kemudian Naisaburi. Dua istilah Khurasan dan Naisabur ialah kawasan di Iran. Dan kedua-dua ini tempat yang ramai lahirnya ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Kerana kita tahu bahawa Imam Abdul Qasim Kushairi ialah bermazhab Syafi'i. Dulu kita mengajar Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, dia bermazhab Hanbali. Yang ni bermazhab Syafi'i secara mazhab. Tapi sufi sama. Mazhab fiqh dia kita panggil. Baik, perkataan istiwa atau disebut juga ustua, tengah menyatakan ia dinisbahkan pada ustua. Itu dia bangsa Arab yang memasuki daerah Khurasan daripada daerah Ustua ataupun Istawa, sebuah negara besar di kawasan persisiran Naisabur. Daerah ini memiliki desa yang batasan teritorinya di kawasan kekuasaannya bertemu di wilayah Nasa. Nasa nama lain bagi Naisaburi, juga disebut Nasa. Dari kota ini pula beberapa ulama dilahirkan. Baik, ada yang menisbahkan, ini kita panggil Nasa. Kunyah perkataan Abdul Qasim. Nasa ini belakang dia Kushairi, Naisaburi, Al-Khurasani, Asy-Syafi'i, Nasa. Baik, apa punca keluarnya kalimah-kalimah Nasa? Kerana beberapa sejarah yang berkait dengannya. Asy-Syafi'i itu nisbah kepada mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris bin Syafi'i
pada tahun 150, yang lahir tahun 150 Hijriah. Itu dan meninggal tahun 204 Hijriah. Baik, beliau juga disebut Abul Qasim Al-Kushairi Asy-Syafi'i. Kenapa disebut Asy-Syafi'i? Kerana nisbah pada mazhab Syafi'i. Ini kerana guru-guru beliau kebanyakan bermazhab Syafi'i. Seperti Imam Baihaqi, seperti Imam Al-Haramain, Imam Juwaini, Al-Ma'ali Al-Juwaini, seperti Imam Abu Bakar bin Fura, seperti Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini. Ini semua ulama-ulama Syafi'iyah dalam usul fiqh, dalam fiqh. Maka beliau senang menisbahkan dirinya pada mazhab Syafi'i. Sebagaimana kita baca terjemahan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani nisbah kepada Al-Hambali. Kerana kebanyakan guru beliau bermazhab Hambali. Maka ini dari sudut sejarahnya. Dan di antara panggilan dia, beberapa panggilan kehormatan. Dipanggil Al-Imam. Dipanggil juga Al-Ustaz. Dipanggil juga Al-Syekh. Dipanggil juga Zainul Islam. Al-Jami' baina syariah wal haqiqah. Disebut juga penghimpun antara nilai syariat dan hakikat dan lain-lainnya. Baik, ini panggilan beliau. Al-Imam Al-Zahabi dan kitab Siyar A'lam An-Nubala menyebut Al-Imam Al-Qudwah, imam yang diikuti. Beliau lebih suka dinisbahkan dirinya dengan gelar Al-Syekh. Sebab itu dalam bidang sufi menyebut, berkata Syekh merujuk pada Abul Qasim Kushairi. Syekh yang ulama yang menguasai ilmu. Dan beliau juga dianggap sebagai Zainul Islam. Zain artinya hiasan Islam. Kerana beliau menjadi hujah kepada Islam. Dan beliau ini juga disebut sebagai Jami' baina syariah wal haqiqah. Menghimpunkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Baik, ilmu hakikat dalam terjemahan mudah ialah ilmu tasawuf. Ilmu syariat, ilmu fiqh, tafsir, hadis. Dan ilmu hakikat ini ilmu tasawuf. Ini kerana ceritanya bila Abul Qasim Kushairi duduk di bandar di mana kerajaannya, pemerintahnya zalim, mengenakan cukai yang banyak sehingga mereka rasa terananya. Maka ini mendorong Abul Qasim untuk keluar daripada negara ini dan terkena cukai yang tinggi, dan dia mula nak belajar ilmu keduniaan berkait dengan ilmu accountant. Asalnya nak belajar accountant atau disebut ilmu hisab. Sebab senang nak tahu macam mana bentuk pencukaian, kezaliman pencukaian, bagaimana kebocoran pencukaian. Niatnya nak belajar ilmu accountant. Tapi dia bertemu dengan Abu Ali Daqqaq. Dengar ceramah dia, tertarik. Lalu ubah, tak nak belajar ilmu accountant, nak belajar agama. Tetapi Abu Ali Daqqaq tengok Abul Qasim Kushairi budak bijak, cerdik. Dia kata tak boleh belajar dengan aku, melainkan satu syarat. Dia kata, apa syarat? Syarat kamu belajar semua ilmu zahir dulu, semua ilmu-ilmu syariat dulu, baru datang belajar. Tak boleh belajar tasawuf dulu. Kamu kena belajar fiqh, kena belajar hadis, kena belajar tafsir, usul fiqh. Kamu dah belajar ni semua, dah pandai, baru datang belajar. Sebab tidak boleh seorang belajar tasawuf sebelum dia mengenali tentang ilmu fiqh dan sebagainya. Kan kelak dia akan menjadi golongan mulhid. Artinya semua ulama bersepakat dalam ilmu tasawuf, bila orang tu nak betul-betul mendalami, dia tidak boleh mendalami tanpa dia benar-benar mahir ilmu yang disebut syariat. Dia kena tahu dulu dalam bab-bab fiqh ni. Dia kena tahu dulu bab tafsir, supaya dia tidak menyeleweng dari sudut makna. Sebab ramai orang yang bila dia masuk tasawuf saja, maka dia akan sesat. Ini yang dinisbahkan kata-kata Imam Malik. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, siapa yang berfiqh tapi tak bertasawuf, tafassaqa, dia akan jadi fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Tapi siapa pula belajar sufi tapi tak belajar syariat, maka dia akan jadi zindik. Zindik ni dia jadi macam sesat dalam agama. Wa man jam'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Tapi siapa yang menghimpunkan dua ilmu ini, maka dia menjadi orang yang benar. Dan ini juga disebut oleh Imam Asy-Syafi'i. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida wa inni bihaqqillahi ansahu wa hadza qasin lam yazuk qalbuhu tuqan wa hadza jahulun fa kaifa dzu jahli yasluhu. Orang fiqh dan orang tasawuf jangan jadi salah seorang.
Dan aku dengan nama Allah ingin menasihati. Kalau kamu jadi orang fiqh saja, hati kamu keras, tak rasa nilai takwa. Tapi kalau kamu jadi orang tasawuf saja, kamu jahil. Bagaimana orang jahil boleh baiki diri dia? Maknanya, kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah, kena himpun dua ilmu baru cerita betul. Seorang kita katakan, hatta kita tuan-tuan, bila kita nak mengaji tasawuf sekalipun, sebelum mengaji tasawuf, kita kena mengenali apakah guru kita alim dalam bidang syariat atau tidak. Dia tahu tak tafsir, dia tahu tak hadis, dia tahu tak fiqh. Kerana ini penting sebagai sendi sebelum diceritakan ilmu tasawuf. Kalau tidak, dia akan menghancurkan Islam dari dalam. Mula kita dengar cerita orang kata tak wajib solat lah, tak nak puasa lah. Mula orang ini mula mengarut dengan lidah-lidah atas nama bersembunyi di sebalik tabir tasawuf. Dalam tasawuf tidak begitu. Sebab itu Syekh Abdul Karim ataupun Imam Abdul Qasim Kushairi, antara usaha beliau ialah membetulkan tasawuf. Dan di antara usaha beliau membongkarkan golongan yang berselindung di sebalik tasawuf atas pelbagai aktiviti mereka. Sebab itu Abu Ali Daqqaq, ulama tasawuf waktu zaman dia, menasihati dia supaya mendalami ilmu tu semua. Kalau dah pandai datang, maka pun beliau pun buat puluhan tahun sehingga beliau pandai datang. Maka beliau datang dikahwinkan dengan anaknya Fatimah. Dan anaknya juga seorang yang anak Abu Ali Daqqaq, orang alim, solehah, bukan ahli hadis. Kahwin untuk dia mengambil tempat ayah mertuanya Abu Ali Daqqaq yang terkenal. Sebab kita kalau belajar tasawuf, kita akan sentiasa dengar istilah Abu Ali Daqqaq antara ulama-ulama alim pada bidang tasawuf. Garis keturunan daripada pihak ibunya, Al-Ustaz Al-Syekh, dari pihak ibunya memiliki garis keturunan yang berporos ataupun yang beraliran pada moyangnya ataupun kelompok Sulami. Marga Sulami maksudnya kelompok Sulami. Pamannya daripada pihak ibu, Abu Aqil As-Sulami, termasuk pembesar menguasai daerah Ustuwa atau Istiwa. Marga As-Sulami, yakni kelompok Sulami, dapat ditarik salah satu daripada dua bangsa. Baik, perkataan Sulami dia nisbah pada dua perkara. Pertama, nisbah pada Sulaim, kabilah Arab yang masyhur. Ini dia sebut keturunan belah mak. Tadi kita cerita belah ayah, ini belah mak. Kelengkapan silsilah ialah Sulaim bin Masyhur bin Ikrimah bin Khazafah bin Qais bin Ailan bin Nassar. Yang kedua, As-Sulami nisbah pada Bani Salamah. Itu suku daripada kabilah Ansar. Silsilah ini ada beberapa versi di mana masing-masing memiliki dasar analogi yang berbeza-beza. Artinya belah mak daripada Madinah, belah ayah daripada Yaman. Itu dia sebut nisbah keturunan beliau. Baik, kelahiran dan kewafatan Al-Ustaz Al-Syekh, ini bila kita sebut Abdul Qasim Kushairi, istilah atau nama yang masyhur baginya, ada yang memanggil Al-Ustaz. Dalam bidang tasawuf, bila kita sebut qala Al-Ustaz, artinya Abdul Qasim Al-Kushairi. Dan juga perkataan Syekh, qala Syekh, berarti ini Abdul Qasim Al-Kushairi. Itu istilah Syekh dan Ustaz. Kelahirannya, lalu Al-Ustaz Al-Syekh pernah ditanya tentang kelahirannya, maka dijawab, dilahirkan di bulan Rabiul Awal tahun 376 di kota Ustuwa. Syuja' Al-Hazali pernah memberikan keterangan tentang kewafatannya. Menurutnya Ustaz meninggal di Naisabur Ahad pagi tanggal 16 Rabiul Akhir tahun 465 Hijriah ataupun 1073 Masih. Ketika itu beliau mencapai usianya 89 tahun, bukan 87, 89. Setengah ulama seperti Az-Zahabi menyatakan ia lahir pada 375 dan meninggal pada 465. Meninggal pada tahun 375 dan dalam usianya 90 tahun. Baik, ada yang menyatakan pada usia 80-an, tetapi yang masyhur beliau meninggal pada usia 90-an. Sama umur dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Di sini sebut 87, ada yang menyatakan 89, ada kata 90. Jenazah beliau dimakamkan di sisi gurunya, Syekh Abu Ali Daqqaq. Semoga Allah merahmati keduanya selama 60 tahun. Dari kewafatannya, tidak seorang pun memasuki ruang pustakanya. Baik, kalau kita lihat Syekh ataupun Al-Ustaz Abdul Qasim Kushairi, yang masyhur di sini tulis lahir pada tahun 376 Hijriah
dan meninggal tahun 465 Hijriah. Maka di sini usianya lebih kurang 80-an. Tetapi yang juga disebut beliau lahir pada tahun 375 dan pada usia 90 tahun barulah beliau wafat. Artinya lebih kurang beliau meninggal sekitar 465 ataupun 466. Ini dari sudut umur beliau. Ada yang kata 90 tahun, ada yang kata 80-an. Tapi beliau merupakan ulama yang punya usia yang panjang. Baik, kehidupan beliau, latar belakang kehidupan. Kami tidak tahu banyak tentang kehidupan masa kecil beliau kecuali sedikit. Ini kata pentahqiq kita. Namun yang kami ketahui beliau menjadi yatim ketika masih kecil. Kemudian masalah perawatan. Selanjutnya diserahkan kepada Abul Qasim Al-Alimani, seorang sahabat karib keluarga Kushairi. Kepadanya, si kecil ini belajar bahasa Arab dan sastra Arab. Contoh bila seorang jadi anak yatim, menjadi satu kebiasaan, dia akan mencari penjaga anak yatim. Maka menjadi kebiasaan mana-mana anak yatim, dia akan waimah dihantar ke madrasah, ke sekolah. Atau ayahnya mewasiatkan kepada mana-mana orang untuk menjaganya. Maka beliau telah dijaga oleh sahabat karib ayah dia untuk mempelajari basic ilmu dalam bidang kesusastraan Arab atau bahasa Arab. Pada masa itu kondisi pemerintahan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Pada penguasa dan stafnya berlomba untuk memperberatkan tingkat pungutan pajak. Beliau hidup pada zaman cukai banyak. Semua kenakan cukai. Daripada atas buat cukai, bawah pun buat cukai. Maka ini kezaliman. Supaya kita tahu kezaliman ini, dia tak kenal zaman. Kita yang kata, oh seronoknya duduk zaman dulu. Zaman dulu pun sama juga. Dia ada kejahatan dia. Siap zaman ada jahat dia. Siap zaman ada keburukannya. Hal itu sangat mempengaruhi ketumbuhan jiwa Syekh untuk cita-cita meringankan beban dari apa yang dikeluhkan masyarakat selama itu. Kerana itu beliau berfikiran pergi ke Naisabur untuk belajar ilmu hitung berkaitan dengan pajak. Ini ilmu accountant lah kita sebut. Orang Arab sebut ilmu hisab. Maka dia nak tahu kenapa cukai ni jadi macam ni jadi macam ni. Sebab para pemerintah sentiasa mencari satu justifikasi untuk membenarkan cukai. Mereka ini perompak berlesen. Dia perompak tengah jalan senang. Yang susah kita hadapi ialah perompak berlesen. Atas nama kekuasaan dia merompak rakyat dengan cukai yang tak masuk akal. Dengan pelbagai alasan. Dengan pelbagai kita katakan tabrirat. Apa yang disebut sebagai justifikasi kepada pencukaian. Dia berilah alasan itu dan ini. Walhal, ia untuk habuan beberapa kelompok-kelompok manusia. Ini dihadapi pada zaman Abu Qasim Kushairi. Maka sebab itu beliau nak mendedahkan di mana kepincangan cukai. Ini satu ilmu yang baik dan ini satu ruang yang perlu dibicarakan secara jujur oleh mana-mana orang yang bila kita tahu tuan-tuan, bila kita bercakap tentang bebanan rakyat, umum cakap bebanan rakyat pada harga barang yang tinggi. Sebenarnya tidak. Ia bermula daripada cukai. Cerita harga barang tinggi ke, cerita orang menipu, sorok barang, semuanya bermula daripada cerita cukai. Dan semuanya bermula daripada orang yang memegang kuasa. Kalau sekiranya kadar pencukaian itu dikaji dengan baik, dibentangkan satu persatu, diberi faham dengan sebenar, maka ini akan menyelamatkan semua perkara. Tapi kalau cukai dah tak betul, jadi semua tak betul pun. Sebab itu dalam Islam jaga bab itu yang dinamakan zakat. Maka dijelaskan hukumnya dan dijelaskan asnafnya. Supaya jelas bagaimana ia diambil dan bagaimana dia belanjakan. Maka kerana itu sistem zakat ini satu sistem yang telus dalam pencukaian. Paling telus dalam dunia. Dari sudut bagaimana penjelasannya, bagaimana perbelanjaannya. Manakala cukai-cukai lain, dia ada benda yang hidden, yang tidak diketahui. Sekali mereka merasakan mereka perlu punya duit yang banyak, lalu rakyat menjadi bebanan. Ini cerita pada zaman Abu Qasim Kushairi. Dan ini akan tu menjadi cerita-cerita zaman sekarang. Dan itu bila datangnya kebenaran atau datangnya pemerintahan yang adil, yang pertama dia angkat cukai. Ini Nabi Isa AS. Bila datang dia juga mengangkat cukai. Tak ada jizyah dan tak ada cukai-cukai. Kenapa? Itulah bebanan sebenar rakyat. Jadi kalau pemerintah tu jujur nak naik dia punya rakyat, maka dia kena fikir untuk membebaskan cukai, mengurangkan cukai, melonggarkan cukai. Mengambil kira pula dasar-dasar cukai ataupun penalti cukai. Ini semua perlu dihalusi dengan baik. Kalau nak tolong rakyat. Kalau tak nak tolong, tambah lagi cukai. Cepat sikit jatuh. Kemudian kata pengarang kita lagi,
Tujuan jangka panjangnya adalah menguasai peran pengelolaan pajak, peranan pengelolaan pajak yang akan diproyeksikan sebagai bentuk penghutang yang tidak memberatkan, tidak membebankan, sehingga warga terbebas dari beban tarikan pajak yang berat. Asal Imam Qushairi dia nak belajar bab cukai dan dia nak buat satu mekanisme cukai yang tidak membebankan. Kaedah, ya kita tak nafikan kepentingan cukai, tapi mekanisme cukai yang jujur, yang tidak membebankan, yang tidak menyeluruh, yang tidak terkena pada semua orang, melainkan kelompok-kelompok yang tertentu. Sebagaimana dia cerita zakat ni tuan-tuan, dia tak kena semua orang. Dia kena kelompok tertentu yang kaya. Yang tak kaya tak bayar zakat. Tapi dasar cukai yang zalim dia akan kena semua. Dengan OKU, EKU pun kena cukai. Semua cukai dia kena semua. Dia merayak masuk. Seumpama kita sebut cukai GST, dia kena semua. Maka ini dasar yang membahayakan. Maka beliau nak kaji satu mekanisme cukai yang tidak membebankan. Macam saya kata, kita tak tolak cukai dalam Islam. Walaupun kita sebut dalam Islam ada zakat. Harus pemerintah mengadakan cukai-cukai baru yang ada maslahat. Namun dengan beberapa syarat. Sebab mengambil harta orang yang tidak sebenar, dengan tidak diredai, merupakan perkara yang dilaknat oleh Allah. Jadi pemerintah waktu nak kenakan cukai pada jumlah yang minimum dan juga pada tujuan yang jelas. Dan rakyat takkan marah. Tuan-tuan tengok, zakat berapa cukai dia? 2.5%. 2.5% pada orang kaya. Orang kaya tak beban. Artinya orang kaya dia lagi 97.5. Ambil 2.5. Tapi bila kerajaan zalim, dia ambil cukai 40%. 50%. Cukai. Bukan satu bahagian, cukai lain pula dia ambil. Artinya lagi tu, pemerintah Islam ambil 2.5. Datang ini ambil 26, 30, 40. Sehingga saya dengar ada satu negara tak cukai 46% daripada pendapatan rakyat ni. Jadi rakyat cuma ambil separuh sikit, yang lain semua. Namun negara ni bankrupt juga. Sebab negara dia tak dibangun dengan cukai. Kan dia akan mematikan produktiviti rakyat. Dia mematikan semangat rakyat. Bila rakyat mati semangat, kerja kena bayar cukai. Kerana cukai itu bersifat cash. Sedangkan keuntungan rakyat itu bersifat perbelanjaan yang mungkin sudah kita sebut perbelanjaan yang tidak hidup. Dia beli rumah sekian-sekian dah mati tak bergerak situ. Tapi pemerintah diminta cukai cash. Yang perlu dia bayar cash. Akhirnya mereka terpaksa jual rumah, jual tanah. Akhirnya mereka tak ada apa-apa. Baik jangan berniaga. Itu cerita kezaliman cukai. Naisabur pada saat itu berposisi sebagai ibu kota Khurasan, yang sebelumnya merupakan pusat tempat ulama dan pengarang serta penyair. Sampai di Naisabur, Syekh belajar berbagai macam ilmu pengetahuan pada seorang guru yang dikenali sebagai imam, iaitu Abu Ali Hasan bin Ali An-Naisabur atau dikenali Abu Daqqaq. Semenjak pertama kali mendengar fatwanya, Syekh sudah mengkaguminya. Sementara Syekh Ad-Daqqaq sendiri juga berfirasat bahawa pemuda ini seorang murid yang cerdas dan brilian, yang bijak. Kerana itu beliau bermaksud mengajari, menyibukkannya dengan pelbagai bidang ilmu. Kejayaan ini membuat Syekh mencabut cita-citanya semula, membuat fikiran yang berencana menguasai peran kepemerintahan dan memiliki tariqah sebagai garis perjuangan. Asalnya nak guna perjuangan dia menggunakan kaedah ilmu pengetahuan tentang cukai untuk mengurangkan bebanan rakyat, lawan pemerintah. Hari ini dia ubah. Dia ambil satu ilmu lain, tariqah, iaitu ilmu kesufian. Untuk mengurangkan bebanan rakyat, mempelajari ilmu kesufian, menyampaikan ilmu kesufian. Baik nasihat kepada pemerintahnya, juga pada rakyat, atas nama ilmu kesufian. Meski guru Syekh terkenal sebagai Ad-Daqqaq, beliau lebih senang memanggilnya Asy-Syahid, panggilan yang menunjukkan bahawa orang yang dimaksudkan merupakan orang yang tahu kondisi batin seseorang, tahu isyarat ghaib dan sedar akan kehadiran Allah dalam dirinya sehingga batinnya bisa melihat alam malakut. Baik, Syekh Abdul Qasim Qushairi memanggil gurunya Abu Ali Daqqaq sebagai Asy-Syahid. Baik, Asy-Syahid apa maksud? Kita biasa guna Asy-Syahid mana orang mati syahid. Asy-Syahid maksudnya orang yang menjadi saksi. Asy-Syahid bermaksud orang yang mengetahui sesuatu. Oleh kerana Abu Ali Daqqaq ini, dia adalah guru sufi yang hebat. Percakapannya, nasihatnya seperti dia mengetahui rahsia seseorang. Seperti dia tahu perjalanan seseorang. Bagaimana kita selalu duduk dalam majlis ilmu, kita dengar guru-guru bercakap, macam dia tahu
Maka Allah ilhamkan kepada dia untuk membongkarkan rahsia. Untuk menyebut tentang perkara-perkara yang menjadi kesudahan setiap sesuatu. Dan itu dipanggil as-syahid. Kerana kemampuannya mengetahui dari sudut tanda-tanda hati yang kotor, sifat-sifat yang buruk. Seperti dia sedang membaca manusia. Dan kepandaian berkuda. Yang antara pengenal Syekh termasuk orang yang pandai menunggang kuda. Kepiawaian itu telah dibuktikan berbagai lapangan pacuan kuda. Seorang tangkas main senjata, bukan sangat tangkas, permainannya sangat mengagumkan. Tentang kita kalau baca kisah ulama, oleh kerana kuda itu kenderaan paling laju, mereka menguasai. Kalau orang menguasai kenderaan yang laju, mereka menguasai masa. Kalau kenderaan slow, memang tak ada masa dia. Hatta Imam Syafi'i menguasai kuda dengan begitu bijak. Kenderaan kuda. Kerana mereka mengambil Nabi SAW. Nabi berkenderaan laju. Kuda yang laju. Maka Nabi sentiasa sparring, berlomba. Untuk tunjuk ketangkasan. Untuk tunjuk bagaimana, kalau kita hari ini, pemanduan dia. Ini, kerana orang yang kita kata tangkas ini, bila orang tu mandu laju, dia nampak jauh sebelum dia buat satu keputusan, nampak jauh. Dia cepat bertindak. Maka itu dia sebut kemahiran, skill pemanduan dengan cara kehidupan. Maka Abu Qasim Qushayri ni orang bijak naik kuda, laju naik kuda. Maka tak pelik bila beliau di antara hobi beliau ialah tirhal, bergerak di semua tempat, pergi sana pergi sini. Dan ini memudahkan beliau untuk dapat ilmu yang banyak. Sebab beliau bila beliau bergerak pantas, tangkas dan kenderaan yang laju, dia boleh bergerak mana dia nak bergerak. Akhirnya dia dapat jumpa ulama dengan cepat. Dan itu antara bagaimana kemahiran beliau. Tapi kuda beliau ni ada beliau ni ada karamah beliau. Waktu beliau mati, kuda dia tak ada orang boleh naik. Dan kuda pun tak nak bagi orang lain nunggang dia, sehinggalah kuda itu mati. Itu dia antara kemuliaan beliau, hubungan beliau dengan kuda. Pendamping hidup, ini isterinya. Beliau menikah dengan Fatimah, putri guru sejatinya kepada Abu Ali Daqqaq An-Naisaburi Ad-Daqqaq, seorang wanita berilmu, beradab, termasuk ahli zuhud yang dihitung di zamannya. Banyak hadis diriwayatkan olehnya. Beliau hidup bersamanya semenjak tahun 405 Hijriah sehingga 412 Hijriah. Artinya isterinya mati, meninggal dulu sebelum beliau. Dan isteri beliau bukan calon-calon orang, juga anak Tok Guru Abu Ali Daqqaq. Bukan seorang yang zahidah, yang zahid, dan seorang ahli hadis yang terkenal. Keturunannya atau anak-anaknya, Syekh meninggalkan 6 orang putera, seorang puteri, 7 orang anak. Kesemua mereka ahli ibadat, yakni orang taat pada Allah. Mereka secara berturut, Abu Sa'id Abdullah, Abu Sa'id Abdul Wahid, nama dia ialah Abdullah. Abu Sa'id itu dipanggil gelaran dia. Namanya Abdullah, Abdul Wahid, Abdul Rahman tu nama. Yang depan tu gelaran dia. Abu Mansur itu gelaran. Nama dia Abdul Rahman. Abu Nas, namanya Abdul Rahim. Abul Fatih, namanya Ubaidillah. Dan Abul Muzaffar, atau namanya Abdul Mun'im. Maknanya anak dia ni, semua namanya Abdullah, Abdul Wahid, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Ubaidillah dan Abdul Mun'im. Ini 6 orang lelaki. Manakala seorang puteri namanya Umamatul Karim. Umamatul Karim. Itu nama anak. 7 orang anak. Dan di antara khadam beliau, pelayang beliau, khadam. Banyak pelayang yang mengabdi kepada Syekh. Di antaranya ialah Abul As'ad, pelayang pemberian Abdul Rahman bin Sa'id bin Qasim Al-Qushayri. Beliau ada pelayang setia. Mana-mana ulama kita baca, dia mesti ada khadam-khadam dia. Khadam ni bukan maksud hina. Ini orang yang mendapat kemuliaan berkhidmat. Kalau Nabi SAW, khadam Rasulullah namanya Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, yang setia dengan Nabi SAW menyebabkan mereka dimuliakan untuk memberitahu tentang apa yang orang lain tak tahu. Kerana mereka selalu mendampingi Nabi SAW. Maka mereka tahu apa yang orang lain tak tahu. Lepas tu kata Anas bin Malik, aku khadam pada Rasulullah selama 10 tahun. Angkat air, sekian-sekian. Yang ni pegang batang siwak Rasulullah, ada yang pegang selipar Nabi SAW. Semuanya untuk dapat kemuliaan, untuk dapat ilmu, untuk dapat keberkatan. Dan ternyata siapa pun yang jadi khadam, maka mereka akan jadi tumpuan sesudah kematian orang yang dikhadaminya, ulama-ulama, orang cari dia. Sebab ilmu tu ada pada dia. Adab itu ada pada dia. Semua ada pada dia. Haji. Syekh berangkat menunaikan ibadat haji berulang kali. Kebanyakannya tidak dilakukan bersendirian. Dia ada kawan-kawan dia, ulama-ulama yang menemaninya.
Antaranya Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini yang meninggal dunia tahun 438, termasuk ulama tafsir, bahasa dan fiqh. Imam Abu Muhammad Abdullah Yusuf Al-Juwaini ini ialah ayah kepada Imam Haramain, dan Imam Haramain guru kepada Imam Al-Ghazali. Abu Qasim Kushairi dia dulu pada Imam Ghazali. Dan dia kawan kepada ayah Tok Guru Imam Al-Ghazali. Itu namanya Imam Al-Juwaini. Kita ada Imam Haramain, kita ada Imam Juwaini. Dan antara teman beliau adalah Syekh Abu Bakar bin Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, seorang pengarang besar hidup antara tahun 384 sehingga 458. Ini antara ulama hadis terkenal dalam mazhab Syafi'i, itu Imam Baihaqi. Dan pendukung kepada fiqh mazhab Syafi'i juga. Maka dua-dua ini ulama Syafi'i besar. Menunjukkan bagaimana kuatnya pegangan mazhab Syafi'i oleh Imam Abdul Qasim Al-Kushairi secara cabang fiqh. Baik, kuda ajaib. Ini antara karamah beliau, seekor kuda yang dimilikinya. Kuda ini pemberian teman akrabnya. Beliau mengundangkan selama 20 tahun. Ketika beliau meninggal, kuda ini sangat sedih dan nampak keengganannya untuk makan apapun sehingga seminggu lamanya. Tidak lama kemudian kuda ini pun mati kerana sedih. Bukan kisah kenderaan-kenderaan yang rapat dengan pemiliknya, ini sinonim. Bahkan diceritakan Nabi SAW juga mempunyai seekor bagal. Bagal yang bernama Duldul. Yang mana bila Rasulullah wafat, maka bagal ini tidak mahu ditunggangi oleh sesiapa. Maka dia seperti kesugulan ataupun kesedihan, dia bergerak sehingga dia mati sendiri. Tak ada orang berani menaikinya kerana rapat. Bahkan hubungan manusia dengan binatang menunjukkan kemuliaan, karamah seseorang. Ini sebagaimana yang berlaku kepada Abu Qasim Kushairi. Baik, belajar dan mengajar. Nak tengok siapa tok guru dia dan siapa anak murid dia. Antara guru-guru Syekh Abdul Qasim Kushairi. Sebab seorang, tuan-tuan, bila kita ambil ilmu seseorang, kita juga kena tahu guru dia siapa. Sebab gurunya ini adalah manhaj dia. Siapa guru dia. Jadi kita kalau belajar, tapi dia tak ada tok guru, masalah sikit lah. Sebab itu kita berhak tanya siapa tok guru pada ustaz, siapa tok guru pada syekh. Sebagaimana kita berhak tahu latar belakang guru, kita juga berhak tahu siapa tok guru dia. Kenapa? Di situ kita faham manhaj dia. Cara inilah kita berhak tanya, ustaz belajar mana, universiti mana. Kerana itu manhaj dia. Dia tak boleh, saya ini belajar direct dengan Tuhan. Itu tak betul dah tu. Dengar ayat tu kita tak boleh ngaji ni. Dia tahu tok guru dia siapa. Kena tahu siapa kawan dia. Ini semua kita tahu. Dia punya kesinambungan ilmu yang betul-betul. Antara gurunya ialah Abu Ali Daqqaq. Ini guru tasawuf dia. Dan Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain bin Muhammad Al-Azdi As-Sulami Naisaburi. Ini ilmu seorang sejarawan, sufi sekaligus pengarang. Ini dia belajar sejarah, juga belajar sufi. Dan Abu Bakar bin Muhammad bin Abu Bakar At-Tusi. Kepadanya beliau belajar ilmu fiqh. Dan terjadi pada tahun 408. Kemudian Abu Bakar bin Muhammad bin Husain bin Furaq Al-Ansari Al-Asbahani yang meninggal tahun 406 Hijriah. Beliau ini seorang imam usul fiqh. Kepadanya Syekh belajar ilmu kalam. Ilmu kalam ialah ilmu yang berkait dengan ilmu, dikenal juga sebagai ilmu tauhid. Ilmu kalam. Abu Isa Ibrahim bin Muhammad bin Mahmud Al-Asfarayini, disebutnya Asfarayaini. Al-Isfirayini dan setengah menyebut Al-Asfarayaini. Yang tepat Al-Isfirayini, seorang cendekiawan bidang fiqh dan usul fiqh terbesar di daerah Isfirayin untuk dibangunkan lembaga pendidikan terbesar di Naisabur. Sehingga Syekh belajar di sana. Di antara karyanya kitab Jami' dan Risalah. Idenya banyak segaling pandangan golongan Mu'tazilah. Kemudian Syekh belajar Usuluddin. Isfirayi ini, beliau ni ada madrasah besar. Dan beliau di antara ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i, khususnya dalam bidang fiqh. Dan beliau mengarang kitab yang menzahirkan idea dan pandangan beliau. Abu Abbas bin Syarih, ini dalam bidang fiqh juga. Abu Mansur alias Abdul Qahir bin Muhammad Al-Baghdadi At-Tamimi Al-Asfarayini, meninggal tahun 429. Lahir dan besar di Baghdad, menetap di Naisabur, meninggal di Asfarayin. Antara karangan kitab Usuluddin, Tafsir Asma' Al-Husna, Fadail Qadariyah. Syekh belajar tentang ilmu mazhab Syafi'i.
Baik, ini sebahagian gurunya. Kalau sebut 7 orang, bukan tok guru dia 7 orang, tok guru dia beratus. Tapi yang paling banyak dia dapat ilmu. Dan sebahagian gurunya tak bagi dia belajar. Tapi cukup baca buku. Sebab ni jenis Halim, ni Halim tak dengar mengajar. Asalnya gurunya kata, datang belajar. Tengok belajar ni lain, cerdik dia lain macam. Inilah awak tak payah belajar. Ini kitab-kitab saya awak baca semua. Maka beliau membaca semua. Sehingga beliau menguasainya. Dia datang untuk berdiskusi dengan guru. Kerana kemampuan anak murid itu berbeza. Ada orang tuan-tuan, dia dengar dia dapat banyak. Ada orang dia dengar macam tak dengar. Ada yang bukan sekadar dia mudah dengar, dia dapat belajar lebih banyak. Bahkan dia mungkin mengatasi gurunya. Sebagaimana kisah Imam Ghazali menguasai atau mengatasi gurunya Imam Al-Haramain. Sehingga kata Imam Al-Haramain, kalau kamu makan satu lagi kitab, aku dah kalah lah. Maknanya kamu dah guru bukan aku lagi. Ini ada setengah-setengah ulama' ada kelebihan. Penguasaan ilmu keagamaan, Usuluddin yang diperoleh dari guru bermazhab Abu Hasan Al-Asy'ari, seorang imam teologi Sunni. Baik, Imam Abu Qasim Al-Qushayri secara ilmu tauhid dia Asy'ariyah. Secara ilmu tauhid. Secara ilmu fiqh dia Syafi'i. Yang ketiga ilmu tasawuf. Syekh seorang sufi sejati, murni dalam laku sejatinya, tulus dalam perjuangannya mempertahankan ajaran tasawuf. Sejati dalam praktik tasawuf pada umumnya. Perjuangan dan laku sejati ini banyak dimuat dalam bukunya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Hal ini seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Asy'ari dalam mempertahankan dan mengajarkan ajarannya terutama tentang ruh Islam sejati. Syekh menyusun sebuah buku khusus berjudul Syikayatu Ahli Sunnah wa Hikayatu Ma Nalahum Minal Mihnah. Satu perbahasan tentang ajaran Asy'ari. Baik, beliau pertahankan Asy'ariyah secara akidah. Dan beliau pertahankan Sufi secara ilmu tariqah. Dan beliau mengang kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Itu kitab yang dikarang, antara kitab terakhir beliau yang dikarang. Untuk menunjukkan cara perjalanan Sufi yang sebenar. Macam saya katakan pada mukadimah. Kebanyakan ulama' melihat beliau ialah mujaddid pada ilmu Sufi. Kerana sebelum ini Sufi mula dijadikan sebagai suatu persembunyian orang-orang fasik. Orang-orang zindik. Atas nama Sufi, mereka ni malas. Atas nama Sufi, mereka ini kononnya bertawakal, tapi golongan yang pemalas. Yang tidak mau bekerja, even tidak mau beribadat. Atas nama Sufi, mereka ini golongan yang cuba menyedemai agama. Maka datang Imam Abul Qasim Qushayri. Menyebut istilah Sufi, peradaban Sufi, akhlak Sufi, dan ibadat orang Sufi yang sebenar. Supaya mereka tahu bahawa Sufi ini bukan menadah tangan pada manusia. Tidak juga berpura-pura dan nama ibadat. Tetapi ia hakikat perjalanan hidup manusia. Ini kita akan baca daripada teguran-teguran beliau. Di samping itu, Syekh seorang ahli bidang filosofi ketuhanan, penghafal hadis yang kuat, sastrawan yang menguasai bidang gramatika sastra Arab. Penulis sekaligus penyair, seorang penunggang kuda yang tangkas berani. Namun ilmu tasawuf merupakan ahli yang paling dikuasainya dan lebih dikenali dengan atribut ini, yakni sumbangan ini. Beliau ni faqih pun ya, tafsir pun ya, penceramah pun ya, dia semua. Tetapi semua orang tuan-tuan, akan ada satu bidang ilmu yang dia lebih dikenali. Akhirnya dia lebih dikenali dengan Sufi. Tapi bukan bermakna dia tak pandai hadis, dia tak pandai tafsir, dia tak pandai itu. Tak, dia pandai semua. Tapi lebih dikenali. Dia punya atribut dia ataupun sumbangan dia. Sumbangan dia lebih kepada ilmu kesufian. Macam saya katakan tuan-tuan, mungkin pandai banyak perkara. Tapi orang kenal kita dalam bab ni. Lebih terkenal dalam bab ni. Walaupun bab-bab lain kita pandai. Majalisul Imla'. Syekh seorang imam yang pengajarannya banyak memakai sistem majlis imla'. Itu beliau mengadakan majlis imla' bidang hadis di Baghdad pada tahun 432. Beberapa paradigma yang dibuatnya dilampiri sejumlah gubahan puisi religiusnya, puisi keagamaan. Kemudian beliau menghentikan kegiatan ini dan pulang ke Naisabur tahun 455 Hijriah untuk merintis kegiatan semacam ini. Beliau dulu di kota Baghdad ada majlis imla'. Apa itu majlis imla'? Majlis imla' ni tuan-tuan, anak murid pegang pen, pegang buku, catatan. Bila chef cakap, dia orang tulis. Macam kita sekolah dulu. Cikgu beri nota. Cikgu beri nota ni ada 3 mazhab. Mazhab pertama, cikgu jadi tulis papan hitam. Tulis. Kerja tulis. Jadi kita tengok cikgu je lah. Tulis. Dah siap belum? Siap. Padam tulis.
Siapa habis masa? Itu satu mazhab cikgu. Mazhab kedua, ini semua benda yang saya buat belakang lah, ni saya cerita ni. Mazhab kedua. Zaman kita jadi cikgu. Mazhab yang kita cakap dan ditulis. Okey, dengar. Cikgu nak sebut ni. Okey, tajuk ke-6 misalnya. Ataupun ni tajuk yang ketiga. Okey, ketahanan dan pertahanan. Sejarah lah contoh. Okey, kita ambil satu tamadun. Kita mau cerita. Cakap, tulis. Ada habis belum? Belum. Cikgu ulang balik, ulang balik. Itu panggil imla. Proses tadi anak murid tulis. Siap. Dan cara yang paling kita malas sekali, akan ambil buku, saling buku tu balik. Senang. Tengok ni, pukul surat 1 sampai pukul 10 awak saling balik. Itu kaedah nota kita. Proses ini dipanggil imla. Imla mana anak murid tulis. Tok Guru malas tulis. Bukan malas tulis. Tujuan Tok Guru nak suruh anak murid ni bijak, pandai, dia suruh tulis. Hatta tuan-tuan, dalam bab hafal Quran. Kami belajar metode hafal Quran macam mana. Tulis balik. Dan setiap penghafal Quran, dia mesti ada Quran sendiri yang ditulis sampai habis. Mana orang yang kerja hafal Quran, dia kena tulis sendiri mushaf dia sampai habis. Sampai 30 tulis. Lepas tu hantar. Tengok. Dia tulis supaya apa? Apa yang dia tulis dia ingat balik. Tok Guru dia ada satu namanya Madis Imla. Madis diberi nota ke budak belajar. Macam saya kata, saya kuliah, ada sahabat saya yang taik. Dia taik. Ini Imla. Dia taik. Apa yang saya cakap, dia taik semua. Batuk saya boleh taik juga. Itu apa sangat lah tu. Batuk pun taik. Artinya, ini istilahnya dipanggil Imla. Imla maksudnya, guru memenuhi. Daripada perkataan amla, yumli imla'an. Guru itu macam cawan ni, dia tolong tuangkan air untuk penuh. Dia cakap, dia beritahu, kita mau tulis nota dia. Akhirnya siap. Ini kata-kata Tok Guru. Ini ceramah Tok Guru. Akhirnya siap kitab. Sebagaimana siapnya kitab Al-Um, Imam Syafi'i rahimahullah. Waktu siap kitab Imam Syafi'i berkata pada anak murid dia, baca balik. Maka bila dia baca, Imam Syafi'i tanya, aku cakap ni? Tok Guru cakap, ya ke? Ni macam tinggi sangat pula. Rendah sikit. Bila dia cakap, anak murid baca balik, Imam Syafi'i tanya, ni aku yang cakap? Ya, betul. Sebab dalam banyak penulis Imam Syafi'i, yang paling tepat menulis, namanya Imam Ar-Rabi'. Imam Ar-Rabi' ni, dia semua tulis. Buaiti tulis, Muzani tulis, Rabi' Al-Jizi tulis, Rabi' Al-Muradi tulis. Ini jurutulis Imam Syafi'i. Semua anak murid lain tulis. Tapi yang lebih athbat, tepat tulis, ialah Imam yang dikenali sebagai Ar-Rabi' Al-Muradi. Rabi' Jizi juga bagus. Buaiti juga bagus. Yang paling alim dalam anak murid Imam Syafi'i, Imam Buaiti. Tapi yang paling tepat menulis, Rabi' Muradi. Sebab itu kata Imam Syafi'i, waktu dia nak mati, nanti bila aku mati, orang akan datang jumpa kamu semua untuk ambil ilmu aku. Sebab kamu semua tulis nota dengan kamu semua. Dan kitab Al-Um di antara yang ditulis oleh Ar-Rabi'. Dan dibaca balik pada Imam Syafi'i, yang saya sebut tadi, Imam Syafi'i kata, ini aku yang tulis, aku yang cakap. Ya, ini macam tinggi sangat, orang tak faham. Maka dia rendahkan. Kadang-kadang, ni aku yang cakap, ya, ni salah ni. Betulkan balik. Dan anak murid kan dia tulis. Syafi'i rahimahullah minta dibaca balik. Tapi kita hari ni kalau ustaz suruh baca balik, benda apa dia dibaca kita pun tak tahu. Sebab dia tulis campur loki kapal terbang ada belakang tu. Baca balik nota, lang kabur. Itu cerita saya kat sekolah, bukan sini. Sini semua tulis bagus ni. Madi tazkir. Tadi madi penulisan, ini madi tazkirah pula. Di zamannya Syekh, seorang imam dalam majlis tazkir, majlis ceramah, nasihat, kuliah. Perbicaraannya amat berpengaruh hingga meresap dan sanubari para jemaah. Abu Hasan bin Ali Al-Hasan Al-Bakhirizi yang hidup tahun 462 sering menyebut kehebatannya, bahkan memujinya dengan sanjungan yang amat istimewa. Beliau mengatakan, seandainya sebuah batu cadas diketuk dengan tongkat peringatannya, nescaya akan meleleh menangis. Seumpama iblis tetap aktif mengikut majlis tazkirnya hingga dia akan taubat. Ada setengah ulama tu dia cakap ni over. Ni pujian over, tak betul pujian ni. Over sangat. Ni kalau dia beri tazkirah pada batu, maksudnya yang keras tadi, menangis batu tu. Jadi kalau orang hati keras macam batu, dia boleh nangis.
Bukan batu tu sendiri, batu boleh keluar air, nangis. Dan kalau iblis datang mandi dia boleh insaf. Ini over sangatlah. Tapi gambaran, sebab kita kan kalau puji tu kadang memang over sikit lah. Tengok kita puji, awak ni lah bidadari kiriman syurga, kita puji bini kita. Kau over sangat tu. Bidadari apa? Tak bidadari lagi tu keluar daripada perut mak dia. Dari syurga mana pula? Tapi kita kan over sikit. Tapi orang semua tahu kalimah pujian over ni, dia bukan kalimah nak beritahu benda tu, tapi nak beritahu tentang hebat tu. Hebat. Kalau seorang lelaki dipuji isteri dia, awak ni ialah bidadari saya. Bidadari. Pada subuh tak sembahyang tadi tu, bidadari. Contohlah, gambaran dia pada isterinya tu lawa, itu je. Tapi betul ke bidadari? Tak betul. Tak betul. Tak betul. Yang isterinya juga sama dipuji. Abang lah paling handsome dalam dunia. Itu handsome dalam dunia. Dan keluarga dia boleh tak handsome. Tapi demikian orang puji. Kadang-kadang pujian tu ada over sikit. Sebab itu ulama' bila dalam lafaz pujian, ada yang tahu ini maksud pujian, bukan betul. Ni iblis datang tu insaf. Oh, kalau macam tu. Ini hebat pada Nabi Muhammad ni. Ini hebat pada Nabi-Nabi ni. Ada akan, apa ni over. Tapi ia bukan bermaksud demikian. Tapi itulah gambaran secara makna pujian. Ini kalau iblis dengar pun boleh insaf. Walaupun kita iblis tak akan insaf. Dia dengar siapa pun tak akan insaf. Dia boleh rosakkan orang ceramah tu ada. Tapi saya katakan bila seorang dipuji, maka dia akan melangkaui sempadan cakap benar dia. Tapi kita tahu ini maksudnya puji. Kita puji masakan isi kita, awak punya masak sedap. Ni kalau awak niaga ni, kedai lain semua tutup. Ya ke? Test sekali buka. Takut kedai dia yang tutup. Tapi begitu kita bila puji, kadang-kadang dia ada lafaz bunga. Kadang-kadang ada lafaz yang agak kata over. Jadi benda ni antara lafaz over lah dalam lafaz melampau, dalam pujian. Tapi masalahnya orang awam, dia pun ambil bawah tu. Iblis pun boleh hisap tau. Dia belum ambil cara melampau. Kita kena faham ini kalimah pujian, bukan kalimah betul hakikat. Bukan. Dari sudut, kalau saya nak tabrirkan atau nak menyatakan, macam mana dia boleh jadi betul kalimah? Ya kalau. Saya sebut kalau. Iblis ni mandi hisap betul, dia dengar ni, dia boleh hisap lagi. Umpama begitu. Tapi iblis tak akan hisap. Tapi ia sebagai satu perumpamaan. Ungkapan yang terlepas dari lidah yang mulia ini amat mengesankan dan bila boleh berkehendak, tentu dikabulkan permohonan. Abu Qasim Kushairi ini kalau ceramah, kesannya dalam. Dan kalau dia berdoa, mustajab. Seorang mustajab. Seorang penceramah terkenal dalam kitab sejarahnya menyebut Syekh mendahului kami atas kedatangannya ke Baghdad. Beliau memberi pengajaran di sana dan kami mencatatnya. Ajaran-ajarannya benar-benar terpercaya, terbobok, yang ini bermutu tinggi, dan isyaratnya sedap. Begitu pula Ibnu Khallikan, ini disebut Ibnu Khalkan. Asalnya disebut Khallikan, Ibnu Khallikan. Dalam kitab Wafiyatul A'yan menyebut kehebatannya. Juga dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah, Tajuddin As-Subki, seringkali menyinggung kelebihan-kelebihannya. Ya kalau oleh kerana Imam Al-Qushairi ini antara ulama yang terdahulu, terdepan. Bukan lebih depan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka ramai ulama memuji dari sudut pertama, antara orang yang pertama yang punya halaqah pengajaran ceramah yang besar. Antara orang yang terkenal dengan kehebatan berpidato. Tetapi ini antara pelengkap ulama. Di antara pelengkap ilmu ulama ialah ilmu pidato dan ilmu tazkirah. Ada mana ulama yang dia ilmunya Masya Allah dan penulisannya juga Masya Allah dan ceramahnya juga. Maka dia dapat package yang sempurna bagi seorang pendakwah. Dan ini yang berlaku pada Imam Al-Qushairi. Dia ilmuwan, dia penulis dan dia penceramah. Dan ceramahnya begitu memberi kesan. Bukan kelebihan-kelebihan ini menjadikan dia menjadi pendakwah yang terkenal pada zamannya. Dia bukan dakwah kosong, dakwahnya berilmu. Nanti kita akan dapat selusuri daripada perjalanan kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah untuk kita melihat bagaimana dakiknya ilmu beliau dan bagaimana dalamnya ilmu beliau. Di samping dalam buku ini saya katakan ada banyak nasihat untuk kita lihat, untuk kita pelajari, untuk kita benar-benar
mengambil pengajaran dalam kehidupan kita. Baik, ini mukadimah pertama kita. Dan esok pun kita belum lagi start, kita masih mukadimah tentang Imam Abu Qasim Qushayri, dan kita nak buat satu revisi cepat ataupun ikhtisar kepada kitab Risalah Qushayriyah sebelum kita masuk kepada bab-bab yang beliau susun, untuk kita memahami manhaj beliau terlebih dahulu. Dengan cara ini insya-Allah ia akan memberi manfaat pada kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.